Kadang-kadang dia menyatakan ada orang berpuasa 3 bulan berturut-turut kan, penuh. Rejab penuh, Syaban penuh, Ramadan penuh kan. Cuma bagi pendapat mazhab Al-Wahhabi Az-Zuhaili, ulama, dia kata sini puasa 3 bulan berturut-turut nak menyatakan ada yang dilakukan daripada orang-orang salih. Ada yang dilakukan. Tetapi ada juga masih tak bercanggah lagi selagi mana tidak ada dalil, kata dia. Kan, tak ada bercanggah selagi mana tidak dalil. Tapi kalau dia mampu buat puasa 3 bulan berturut-turut satu kan, mampu kan, tapi jangan etikadkan itu satu sunnah. Tak ada etikad tu satu sunnah. Rejab penuh, Syaban penuh kan, tak ada etikad satu sunnah. Sebab situ ada perbahasan. Kalau saya tengok pun pendapat Ustaz Azhar Hidus pun dia kan, apa yang saya pernah dengar ceramah dia pun kata tak digalakkan penuh semua, kata dia. Pendapat dia juga tak digalakkan penuh kan. Kalau dia sanggup kuat boleh, tapi jangan itikadkan itu satu sunnah. Tak boleh itikadkan satu sunnah. Kalau dia buat mampu kan. Sebab tu dalam riwayat lain mengatakan bahawa ada sahabat, ya Rasulullah, aku tak nak kahwin selama-lamanya, nak ibadat je. Ya Rasulullah, aku nak berpuasa je, tak nak berbuka, nak beribadat saja. Kan? Kata Rasulullah apa? Kalau kan atau kata Nabi mahfuz begini, kalau aku berkahwin, kata Nabi, aku pun berpuasa. Kan? Menunjuknya kan berbuka, maksudnya tak terus je puasa kan. Tak terus. Tapi ada zaman Saiful Saleh, kalau kita tengok kaji riwayat ni, cerita siar-siar, ada yang melakukan. Ada maksudnya, ada yang melakukan. Cuma pendapat Syekh Atiyah Asy-Syakar berpendapat tidak ada dalil yang menghalangkan. Tidak ada dalil yang menghalangnya. Siapa nak kuat, puasa. Kata Nabi, siapa yang sahabat kata aku puasa ya Rasulullah, kata Nabi apa? Kalau kau nak puasa, baik kau puasa ikut Nabi Daud alaihissalam. Macam mana puasa Nabi Daud alaihissalam? Selang-seri, esok puasa ni tak puasa, esok puasa itu. Itu lebih afdal, kata dia. Kan? Lebih afdal. Tapi kalau dia mampu juga, siapa nak buat, semua je jangan itikadkan sebagai satu sunnah. Itu je. Jangan diitikadkan sebagai satu sunnah. Dan hadis yang ketiga, ni hadis yang kita selalu dengar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza baqiya nisfu min Sya'ban fala tasumun. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila baqiya nisfu min Sya'ban, apabila baki pertengahan dalam bulan Sya'ban. Apa maksud baki sini tuan-tuan? Maksudnya 15 Sya'ban, 16 Sya'ban, 17 Sya'ban hingga yang terakhir. Ini baki. Pertengahannya 15 nisfu Sya'ban. Kan? Pertengahan nisfu Sya'ban. Kata Nabi apa? Fala tasumu, jangan kamu berpuasa. Ulama mengatakan fala tasumu ini ditujukan kepada yang bukan kebiasaannya berpuasa. Ini ditujukan kepada yang bukan kebiasaannya berpuasa. Sekiranya dia berpuasa, kebiasaan dia berpuasa bukan bulan Syaban saja, bulan Rejab, bukan bulan Zulhijjah, semua memang dia biasa berpuasa, maka tiada halangan, kata ulama. Maka dia boleh terus puasa Isnin, Khamis ke ataupun hari putih. Tetapi kalau tak biasa puasa, Rejab tak puasa, Syaban pun tak puasa, awal tak puasa, tiba-tiba tengah nak puasa, contoh tengah nak puasa, itu bagi pendapat Imam Syafi'i tak boleh. Haram tiba-tiba nak puasa pula 5, 16. 1 Syaban tak nak puasa, 5 tak nak puasa, 9 tak nak puasa, 10 tak nak puasa, tiba-tiba nak puasa 15 kan, ataupun 16. Kata mazhab Imam Syafi'i rahimahullah kata tak boleh. Kadang-kadang kata sebagian ulama kata makruh. Makruh. Tak boleh. Sebab tu ada hadis kata idza baqa nisfu min Sya'ban fala tasumun, apabila tinggal separuh saja bulan Sya'ban, maka jangan kamu berpuasa. Sebab tu bagi pendapat mazhab Syafi'i, dia kata sini haram ataupun makruh bagi yang tak biasa berpuasa. Tu dia.
tak puasa. Tetapi jamhur fuqaha mengatakan boleh berpuasa lepas bulan. Jamhur fuqaha saja dia kata boleh. Kata ulama lain kata makruh tetapi puasanya sah. Itu dia, makruh tapi puasanya sah. Di sini dia mengatakan bahawa ulama membagikan jika mula pertengahan 20 Syaban maka makruh. Sekolah 28, ini 29 kan, ni makruh. Tetapi kalau orang yang dah biasa puasa tiba-tiba kena 12, contoh dia daripada dulu-dulu memang puasa terkena pula 28 Syaban, boleh terkena pada waktu tu 28 Syaban boleh berapa puasa. Tu dia. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ini diletakkan dalam bab ni. Begitu juga boleh bagi Imam Nawawi rahimahullah mengatakan sekiranya lebih daripada 15, 16, 17, 18 ni tuan-tuan puasa, dia puasa qada, puasa nazar, puasa ganti bagi orang perempuan diharuskan. Tu boleh diharuskan puasa ganti qada. Tu kan. Kalau puasa biasa tak. Kalau bagi pendapat Imam Syafi'i tak boleh, kata haram ataupun makruh. Haram pun makruh. Tapi ulama bagi mazhab lain kata boleh, makruh, sah juga tetap puasanya. Tapi makruh tu benda yang tak boleh dibuat, benci benda tu. Kenapa buat kan? Kenapa buat? Tu dia tak boleh. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni letakkan dalam bab larangan berpuasa didahulukan 1 hari 2 hari ataupun puasa di pertengahan dalam bulan Syakban sekarang ni. Sekarang dah 9 dah tuan-tuan. Kan? Kata ulama paling kuat pun lah dia puasa 9 kan. Lepas tu 3 dia puasa tak terkurang. Tu boleh, paling kuat tu makruh. Boleh sambung kan pertengahan bulan Syakban. Ini langsung tak ada. Daripada 1 Syakban tiba-tiba 16 nak puasa. Kan? Lepas tu dia memang tak biasa puasa, memang dia tak buat 4 bulan 5 bulan semua tak buat, tiba-tiba bulan ni buat, bulan Syakban kan. Tapi bagi pendapat Imam Syafi'i kata tak boleh, makruh. Dan hadis yang keempat, wa an Abi Yaqdhan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma qala, telah berkata, man shama al-yawma alladhi yashukku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Yaqzan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma telah berkata, sesiapa yang berpuasa hari yang syak. Hari syak ni maksudnya hari yang diragui. Hari yang diragui apa? Iaitu 30 Syakban. Bila hari diragu hari syak maka tidak boleh berpuasa. Tak boleh berpuasa. Siapa puasa faqad asa Abul Qasim, dia telah menderhaka kepada Abul Qasim, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak cerita, ulama mengatakan bahawa puasa syak ni tuan-tuan umumnya tak boleh, haram. Puasa syak ni umumnya tak boleh. Tetapi bagi pendapat Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahawa seseorang itu puasa qada, nazar atau apa, dia kata tetap puasa itu sah. Sekiranya puasa nazar, puasa ganti, puasa qada, puasa apa tuan-tuan? Kalau puasa biasa tak boleh. Kan? Tak boleh. Tapi secara umumnya haram, tak boleh nak ikutkan secara umumnya. Itu puasa hari syak, iaitu hari yang diragukan, iaitu 30 syak. Puasa ke tak? Puasa ke tak kan? Itu dah masuk bulan Ramadan ke tak? Dah masuk bulan Ramadan. Syak tu. Dia syak. Jadi jalan selamat tak puasa gitu kan. Jalan selamat tak berpuasa. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni diletakkan di dalam bab, iaitu babun nahyi an taqdir Ramadan. Bab dilarang berpuasa sebelum masuk 2 bulan nak masuk 1 Ramadan tu kan. Dilarang. Seterusnya Imam Nawawi rahimahullah datangkan babu ma yuqalu inda ru'yatul hilal. Bab apa yang nak dikatakan sekiranya nampak anak bulan. Nampak apa doa. Ni selalu kita dengar tuan-tuan. Apa dia? An Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'yul hilal Allahumma ahilluhu alaina bil amni wal iman
wassalamati wal Islam. Rabbi wa rabbukallah, hilalu rusydin wa khair. Rawah Tirmizi. Dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia nampak anak bulan, Nabi doa dan Nabi baca apa doanya? Allahumma, wahai Tuhanku, ahillahu alaina, yang menampakkan ke atas kami ini, bil amni wal iman, keamanan dan keimanan, wassalamati wa Islam, dan keselamatan dan kesejahteraan. Rabbi wa rabbukallah, Rabbi Tuhanku, wa rabbukallah, dan Tuhanmu iaitu hilal, anak bulan, Tuhanmu iaitu anak bulan iaitu Allah. Hilalun rusydin wa khairun, anak bulan itu petunjuk dan kebaikan. Itu doa kalau kita nampak anak bulan. Jadi kita boleh berdoa, Allahumma ahilu alaina bil amni wal iman wa salatu wal Islam, Rabbi warbukallah wa hilalun rusyd wa khair. Nampak anak bulan. Nak baca untuk masuk bulan baru pun boleh. Masuk bulan baru kan, contoh ni Syakban, lepas tu Ramadan, maksud boleh juga kita nak baca doa ni kan, masuk kemasukan bulan baru. Bulan baru. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni diletakkan dalam bab ma yuqalu inda ru'yatul hilal. Apakah nak dikatakan doa ketika kita menampak anak bulan. Okey, anak bulan. Seterusnya babul fadl suhur wa ta'khirun. Imam Nawawi rahimahullah datangkan bab kelebihan sahur dan melambatkannya. Kalau kita tengok tuan-tuan, kita sampai bab ni kan, dah dekat Ramadan dah kan. Kan. Begitu juga dalam bulan Syakban ni kalau bagi orang yang berpuasa. Bab kelebihan bersahur dan melambatkannya berpandukan kepada hadis an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharun fa inna fis suhuri barakatan, muttafaqun alaih. Daripada Anas radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasakharu, bersahurlah, kata Nabi. Nabi kata bersahurlah. Bagi siapa? Bagi orang yang berpuasa, yang hendak berpuasa. Tasakharun fa inna suhuru barakatan, kerana sahur itu ada keberkatannya. Kalau kita berpuasa tuan-tuan, sunnah Nabi kita ikut apa dia tuan-tuan? Kita disunatkan berpuasa, disunatkan bersahur. Kan? Puasa tu wajib kan? Disunatkan bersahur. Kan? Dia bersahur. Sebab tu ulama mengatakan bahawa tasakharu as-sahur maknanya makanan sahur. Tu sahur, S-A-H-U-R. Kalau suhur bermakna ganjaran, keberkatan bagi orang yang bersahur, perbuatan. Jadi perbuatan di antaranya disunatkan bersahur, tuan-tuan. Sahur daripada nak dekat tu, maka ganjaran pahala kita dapat tuan-tuan kalau kita bersahur. Kita bersahur. Ulama mengatakan apa keberkatan yang kita dapat ketika bersahur. Yang pertama kali iaitu dikatakan pelaksanaan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kita dapat pertama. Apa dia? Tasahharun, Nabi suruh bersahur. Jadi bersahur ni untung tuan-tuan. Kan? Bukan kata Allah mengganggu tidur ke apa, tak. Bersahur ni untung. Jadi bersahur. Yang kedua, perintah kebaikan dan mendapat pahala bagi sesiapa yang bersahur. Itu sunat sahur, lepas tu dapat pahala. Kadang-kadang ada yang berlaku tuan-tuan, dia sahur awal, pertengahan malam. Aku sahur awal lah, pukul 12 dah sahur, nanti petang tak bersahur. Itu tak dapat. Tak dapat tuan-tuan. Tak dapat sunnah dia, tak dapat pahala dia. Kerana apa? Dia bersahur pada petang. Itu bukan dinamakan sahur. Kan? Habis orang kata, Allah macam mana ni kalau tak dapat bangun? Kejut ke apa kan tentu. Kalau betul-betul memang tak dapat, tak ada benda, terpulang kan. Supaya di antara keberkatan bila bersahur tu, dia mendapat tenaga untuk kita berpuasa. Itu sebenarnya untuk mendapat tenaga untuk kita berpuasa. Yang ketiga persediaan tenaga kan. Dan kekuatan kerohanian apabila kita bersahur tuan-tuan. Sebab tu beza kan tuan-tuan. Di antara puasa Islam dengan puasa lain tak sama.
Kalau puasa Islam dia ada sahur. Kalau puasa agama lain dia tak ada sahur. Dia makan tengah malam. Tu dia makan tengah malam. Tengah malam itu lepas tu dia puasa. Tu nak bezakan di antara Islam dengan agama lain. Kan dia puasa juga tuan-tuan. Dia ada puasa juga. Kan? Dia ada puasa juga. Tapi nak bezakan tu tuan-tuan dengan apa? As-suhur, iaitu bersahur. Nanti ada hadis ni, kita akan baca nanti. Di sini dia kata yasunnu suhur li sha'im, disunatkan bersahur bagi orang yang berpuasa. Wa yahsilu aslu sunnah, bagi menghasilkan ataupun mendapatkan sunnah Nabi. Bi kalili ta'am wala jur'atun ma, walaupun makan sedikit, walaupun dengan air. Dia bangun tuan-tuan sahur, dah tempat dia minum air saja. Tunggu dah. Itu dikatakan bersahur juga, bersahur juga, bersahur. Sebab berkat ni kata ni yuqawi sha'im, kerana menguatkan badan seseorang dan memberikan semangat pada seorang tu apabila dia menghadapi siang hari untuk berpuasa. Itu keberkatan. Kalau kita sahur tuan-tuan, kita akan dapat keberkatan pada siang hari. Sebab tu penting tuan-tuan kita bersahur. Tak boleh juga, tak boleh bangun kata dia. Kejut, simbah kata macam tu kan. Bangun. Bila nak buat? Ni maksudnya untuk sahur ni tu dapat sunnah. Kalau tak dia ajar daripada kecil ke kan, tu. Kalau tak ajar dah besar pun nak ajar, susahlah kan. Disunatkan bersahur. Begitu juga hadis yang ketiga. Hadis yang kedua. Wa an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala tasakharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa qumna ila salah. Kila kam kana bainahuma. Qala qadrun 50 ayatan muttafaqun alaih. Hadis ni biasa kita dengar, itu bab sahur. Apa dia? Daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu telah berkata, tasakharna, kami telah bersahur bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qumna ila solat, kemudian kami mendirikan solat. Lepas dia sahur dengan Nabi, kemudian dia mendirikan solat. Kila, ada yang mengatakan, kam kana bainahuma, berapa lamakah di waktu sahur tu dan di antara solat tu berapa lama? Ada sahabat yang bertanya. Qala qadrun 50 ayatan, iaitu kadarnya adalah baca 50 ayat baru azan. Nabi sahur tu tuan-tuan, Nabi makan-makan, di antara Nabi makan tu nak sampai tu 50 ayat baca Al-Quran dengan tertil, dengan bertajwid, bukan baca laju, bukan, baca dengan tertil, ikut tajwid, 50 ayat azan lepas tu. Tu maksudnya kadar di antaranya. Nak menyatakan kadar 50 ayat ni maksudnya lewat bersahur, bukan sahur awal petengah malam. Tu je. Nabi biasa lewatkan sahur, tapi lewat tu maknanya bukan dah azan, tak, sebelum azan maksudnya kan. Jadi ada kadarnya kita berbuat. Jadi kita bangun contoh setengah jam ke apa, dah kita dah berstart bersahur makan. Kejut kan. Dilewatkan. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah, dia mengambil hadis ni letakkan dalam bab ni. Jadi makan tak tergesa, makan pun sedap kan itu, makan minum okey dah. Sebelum imsak berhenti kan, tu kan. Relax. Untuk kita rehatkan perut kita. Lepas tu baru pergi ke masjid tuan-tuan. Kalau kita makan, sambung lagi nak terberak apa semua kan, situ susah ke masjid kan. Banyak sangat makan. Kan? Tu dia. Jadi makan boleh untuk memberi tenaga tuan-tuan. Tak boleh lapar nanti kan, tak kuat tenaga, kena makan banyak. Terpulang kan itu. Tu dia kan. Jangan pula makan banyak siang tidur. Tu susah. Ni banyak orang buat makan banyak siang pun tidur. Dan hadis yang ketiga, wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muadzinani. Daripada bin Umar radhiyallahu anhu telah berkata, adalah Rasulullah SAW dia ada dua orang tukang azan. Dua tukang azan, Bilal. Siapa dia? Satu Bilalun, yang kedua wa Ibnu Ummil Maktum, sahabat
Yang ketiga Ibnu Maktum ni ada seorang buta, tak nampak. Jadi dua tukang azan ni, Bilal dan Ibnu Maktum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Bilalan yu'azzin bil-lail. Sesungguhnya Bilal ni dia azan pada waktu malam. Waktu malam apa tuan? Pagi. Waktu dia mengejutkan orang untuk bersahur. Bilal azan. Bukan masuk waktu tuan-tuan. Tapi Bilal azan untuk apa? Untuk mengejut orang bersahur. Jadi boleh disunatkan. Maksudnya dalam bulan Ramadan je, bukan bulan lain tak ada tuan-tuan kan. Bulan Ramadan dari ketika tu Nabi suruh Bilal azan. Azan tu untuk apa? Untuk mengejut orang bangun untuk bersahur. Bersahur. Kau nak buat air lain pun boleh sama kan. Tapi air kami kan nak cerita puasa sunat kan. Tu dia. Tapi nak cerita dua Bilal ni. Faqul inna Bilal yu'adzin bil-lail. Faqulu washrabu hatta yu'adzin Ibnu Maktum. Maka makanlah, minumlah. Ketika bila? Ketika Bilal ni azan. Bila azan ni orang semua dah bangun tuan-tuan. Ketika tu makan sahur. Makan dah, minumlah, kata Nabi. Makan minum hatta sehingga datang apa? Yu'adzin Ibnu Maktum. Sehingga datang Bilal yang kedua. Siapa dia? Ni Ibnu Maktum. Dia azan saja dah tak boleh makan. Dah tak boleh makan, kata Nabi. Dah tak boleh makan. Kenapa? Dah masuk waktu subuh, dah tak ada. Dah tak boleh makan. Tu dia. Qala walam yakun bainahuma illa an yanzila hadhi wa yarqa hadha. Tidak ada lagi kecuali di antara keduanya berulang-ulang. Apa itu Bilal, lepas tu Maktum. Bilal, Maktum. Itulah azan. Dua tukang azan ketika itu. Nabi buat. Satu Bilal, satu azan untuk mengejut, satu untuk masuk waktu subuh, untuk waktu solat. Boleh juga nak buat kan. Kalau nak buat kan boleh. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni diletakkan dalam bab ni, sahur kan. Contoh kalau kita puasa bulan Syaban ni, kalau kan bersahur lah. Contoh kalau kita puasa dalam bulan Syaban, kita bersahur. Jangan tak bersahur, rugi kan. Benda sunat. Dan hadis yang terakhir dalam bab ni, wa an Amr bin As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faslu baina siyamina wa siyamu ahli kitab aqlatus sahar. Rawah Muslim. Daripada Amr bin As radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, faslun, perbezaan ataupun jurang di antara puasa kami dan puasa ahli kitab, apa dia? Aqlatus sahar, itu makan sahur. Perbezaan puasa orang Islam dengan ahli kitab tak sama. Sebab tu disunatkan kita bersahur. Walaupun payah kita nak bangun kan. Cuba belajar bangun dan belajar bersahur. Jangan bersahur tengah malam. Tak payah. Itu bukan sahur. Jadi ni fadilat je, kelebihannya bagi orang yang bersahur tuan-tuan. Ini bersahur. Allah, sahur tak selera kan. Semua tak selera. Ya dah semua bangun tak selera. Yalah. Dan malam tu dia melantaknya. Tu. Tapi kena sahur kan. Kena bersahur. Walaupun dengan seteguk air tuan-tuan. Minum. Kan bersahur. Babul fadlu ta'jil fitr. Bab kelebihan menyegerakan berbuka. Sama ada puasa Ramadan, puasa Syaban ke tuan-tuan, puasa kami putih kan, dia kena segera buka. Dia tak ada beza tuan-tuan puasa ni. Puasa contoh dia, puasa Ramadan kena segera, puasa lain tak segera tuan-tuan, boleh lambatkan berbuka. Betul tak? Sama semuanya. Sekiranya dia berpuasa saja, paling kuat dia kena segera berbuka kalau dia berpuasa, ataupun dia kena bersahur apabila dia berpuasa. Tak kira Ramadan ke, puasa Khamis ke, puasa Isnin ke tuan-tuan, segera. So sunnahnya. Cuma beza apa tuan-tuan? Bezanya puasa Ramadan ni niat kena wajib ada pada malam tu. Kalau puasa sunat biasa, walaupun dah siang tak makan lagi, tak minum, boleh niat untuk berpuasa hari Khamis. Nak puasa lah tuan-tuan, boleh niat. Tu beza je. Puasa sunat.
Kalau puasa wajib tak boleh kan. Dia mesti ada ni niat berpuasa kan. Sebab tu kena ada niat sebulan kan sebelum tu kan. Bagi Imam Malik kita berpandu-pandu kan. Tu dia. Hadis yang pertama, an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nabi khairin ma ajjalu fitra muttafaqun alaih. Daripada Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la, tidak semua orang mendapat kebaikan kecuali bagi sesiapa yang menyegerakan berbuka. Siapa yang menyegerakan berbuka dapat kebaikan daripada Allah, dapat pahala dan mendapat tuntutan sunnah daripada Nabi. Segera berbuka. Maksud segera buka macam mana tuan-tuan? Maksudnya waktu orang dah azan ke apa, makan terus. Tu dia. Begitu juga kalau nak azan, tengok lagi 1 minit, makan dulu 1 koma, baru azan. Kata rugi dia kan. Tu dia. Rugi. Kena segerakan berbuka. Bukan kata dah habis azan baru nak buka, tak. Orang azan je dah boleh berbuka. Itu maksudnya segera. Jangan tunggu-tunggu. Sebab dia sunatkan segera. Itu kelebihannya kelebihannya disegerakan berbuka. Begitu juga hadis yang seterusnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla. Ni hadis kursi tuan-tuan. Ahabbu ibadi, aku suka kepada hamba-Ku, ilayya, aku suka ahabba ibadi, aku suka pada hamba-Ku, yang aku cinta pada hamba-Ku ni, ila, pada siapa? Bagi sesiapa ajaluhum fitran, sesiapa yang menyegerakan berbuka. Tuan-tuan, ni hadis kudusi. Allah Ta'ala suka hamba je yang aku cinta bagi sesiapa yang menyegerakan berbuka puasa, tuan-tuan. Allah Ta'ala suka dan Allah Ta'ala cintai hamba je ni bagi yang segera berbuka. Jadi poinnya tu tuan-tuan, segera berbuka. Wa an Salman bin Amir dai as-sahabi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa in lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun. Daripada Salman bin Amir ad-Dabi sahabi radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza aftara, apabila berbuka, maka berbuka dengan tamar. Itu dia disunatkan kan, buka dengan tamar. Apa-apa lah tuan-tuan, puasa Khamis ke apa, contoh puasa Ramadan, puasa Rejab ke puasa apa, maka disunatkan berbuka dengan tamar dulu. Ambil buah kurma. Fa'il lam yajid falyuftir ala ma'in. Jika tak dapat kurma, tak dapat tamar tu, maka berbuka dengan air ma'in, air tawar, air putih, bukan air sedap Bandung. Sebab di sini kata air mak saja, bukan ma'un Bandung yung. Contoh kan, mak tapi dengan air. Fa innahu tahurun, sesungguhnya dia suci dan bersih. Sebab tu minum. Sebab tu minum. Ulama mengatakan kenapa nak buka dengan tamar? Ada yang kata sebab manis. Kalau kita boleh buka dengan buah dulu, mana tak payah berbuka dengan tamar. Lah macam mana pula? Kita buka dengan kek. Kek tu manis kan? Tak. Sebab tamar ni kata ulama, dia memberikan tenaga dengan segera. Dia memberi tenaga dengan segera. Ambil tenaga tu segera. Kita buat dapat ibadat dengan segera. Kalau kek, tamar, benda-benda manis lain tuan-tuan, apabila kita makan dia melambatkan pencernaan dalam perut kita. Itu yang malas, lambat, letih, makan banyak kan. Contoh tu. Sebab tu tamar ni sebenarnya kalau kita makan, dia punya nak cerita ni tuan-tuan, kelebihannya, protein dia, apa semua ada tuan-tuan. Dia masuk perut kita, segera memberi kekuatan pada badan kita kan. Contoh kita kan nak buka puasa, kita makan tamar, sedap kan tamar, segar waktu makan tamar. Sebab tu kalau tak ada tamar tuan-tuan, minum air putih suci, minum, dia membersihkan perut semua, segera mendatangkan tenaga pada kita ni. Solat dulu baru makan.
kan. Tu so solat dulu baru makan. Begitu juga hadis seterusnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabatin. Sesungguhnya daripada Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada Rasulullah apabila dia berbuka sebelum dia solat, dia makan rutubatin, rutab yang belum masak kan, tu rutab. Fa illam takun rutubatin fatumairatun, sekiranya tidak ada rutab baru makan kurma, baru makan kurma. Fa illam takun tumairatun hasasa hasawatin min ma'in, sekiranya tak ada kurma tuan-tuan, baru diminum air suci, air putih, air masak. Kalau di Mekah tu minum air Zam-Zam. Kalau di Mekah kalau ada kan, kalau ada air Zam-Zam, minum air Zam-Zam. Lebih Allah minum air Zam-Zam. Rawah Abu Daud. Jadi hasawat maka diteguk diminum air putih tu. Maka itu sunnahnya Nabi. Kalau boleh itu buat tamar, tak dapat tamar rutab, tak dapat rutab, kurma itu tamar, tak ada tamar, bau minum air putih. Bau benda yang lain tuan-tuan. Jangan tameja dah banyak, yang lain didahulukan. Warna cantik, merah ada, biru ada, itu yang dia nak. Kan tuan? Ikut sunnah, ambil tu dulu. Dan sunnahnya apabila tuan-tuan nak tunggu lambat ke apa tak? Kalau daripada kehidupan Nabi tuan-tuan, Nabi makan kurma baru Nabi solat. Habis solat baru makan yang tu. Tu dia. Itu lebih elok kan? Dapat solat berjemaah kan? Tu maksudnya. Ataupun makan kat sini pun boleh kan, bersahur di masjid. Rasa setakat tu saja tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat faham daripada hadis yang diletakkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, iaitu dalam kitab penebab, iaitu mengajarkan berbuka berpuasa. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan apa yang baik boleh kita amalkan, apa yang tak baik kita buang jauh-jauh. Mudah-mudahan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.